Contoh 10 muka surat 189. Lakarkan setiap fungsi trigonometri yang berikut bagi sifar darjah sehingga 360 darjah. Sekarang dia minta lakarkan setiap fungsi. Dia tak bagi awak panduan. So, bila dia tak bagi awak panduan, kita ada rujukan kita. Rujukan kita yang mana? Graf yang asal. Sinus macam mana? S kan? Kosinus macam mana? Huruf U. Dan tangent macam mana? Yang gelombang itu. Yang itu adalah kita punya panduan. Okay, so sekarang ini, Y sama dengan 2 cos X tambah 1. Dia minta awak lakar. So, bila dia minta awak lakar, tak perlulah macam lukis dengan skala yang betul sangat. Okay, so yang pertama sekali kita buat perbandingan. So, kita buat perbandingan. Sebab kita nak tengok nilai A, nilai B dan nilai C. So, dekat sini saya dapati A adalah 2. So, apabila A adalah 2, maksudnya amplitude adalah 2. Amplitude adalah tinggi graf. Kemudian, saya dapati B saya dekat sini adalah 1. So, tempohnya adalah untuk 360 bahagi 1. Kenapa 360? Untuk sin cos 360. Okay, sin cos 360. Kemudian C adalah positif 1. So, dekat sini, saya dapati, okay, saya tulis dekat sini, A adalah 2, B adalah 1 dan C adalah 1. Okay, sekarang ini apa rujukan graf kita? Graf rujukan kita adalah cos. Kalau cos macam mana bentuk dia? Ini adalah bentuk standard rujukan untuk graf cos. Amplitude dia adalah 1. Ini yang asalnya amplitude adalah 1. Kemudian untuk tempoh 360 darjah. Okay, sekarang ini amplitude dia adalah 2. So, bila amplitude dia 2, kita tambahlah dekat sini. Okay, saya tambah. Iyai. Buruk lah. Okay, sekejap. Saya tak perlu lukislah yang itu. Lukislah. Okay, bertabah. Bertabahlah dengan saya. Okay, saya tambahkan sebab amplitude dia 2. So, maksudnya dekat sini 2 dan dekat sini negatif 2. So, untuk tempoh dia masih lagi 360. Sebab 360 bahagi B. B saya tadi adalah 1. So, 360 bahagi 1 dapat 360. Okey. Dia dekat sini, dekat 360. Kemudian C adalah 1. Bila C 1, maksudnya dia naik dekat atas sini. Dia naik dekat atas sini, C jadi 1. Okay, C tadi kan kedudukan kan? C jadi 1. Okay, sekarang bila C dekat sini, kita dah tak guna 2 ini lagi. Amplitude dia 2. So, maksudnya dekat sini dikira 1. So, bila dia 2, dia naik lagi dekat sini. So, ini barulah tingginya. Amplitude dia adalah 2. Okay, A. Sekejap saya nak padam. Macam banyak sangat conteng ni. Okay, so kita tak guna 2 yang saya lukis, yang saya buat awal-awal tadi. Amplitude dia 2. So, ini adalah amplitude yang baru kita. A. So, macam mana graf saya? Graf saya jadi macam ini. Wah, buruknya. Graf saya jadi macam itu. Okay, sekejap saya padam. Salah. Ini. Susahlah nak lukis atas step ni. Saya tak biasa lagi. So, amplitude dia dekat sini pun A. Okay, saya nak lukis dulu. Ya, graf saya jadi macam itu. Sebab A saya adalah 2. Bila A adalah 2, nilai amplitude dia yang atas ini
dia adalah 2. Dan yang bawah ini, dia pun 2 juga. So, dia jadi negatif 2 dekat bawah ini. So, dapatlah graf yang macam ini. Graf, tengok. So, dekat sini, 3. Kemudian, dia turun ke bawah. Untuk satu tempoh, 360. Okay, graf kita tadi berancak 1 unit ke atas. Ini adalah kita punya paksi keseimbangan, paksi X kita yang baru. Okay, rujukan kita tadi adalah graf cos. Okay, yang ini dia berubah. Nampak? Bila dia 3-3 sekali serentak berubah, dia jadi macam bingung sikit nak melukis. Ini adalah untuk cos. Okay. Sekarang kita tengok soalan 2 pula. Lupa. Soalan 2, bukan 1. Y sama dengan tangent sifar popular 5x tolak 1. Step dia masih sama. Kita buat perbandingan dulu untuk kita tengok nilai A, nilai B dan nilai C. A saya dapat 1. Okay, untuk graf tangent, walaupun saya dapat A sama dengan 1, A sama dengan 1, tangent, ingat, tangent unik. So, tangent tidak ada amplitude. Amplitude ni maksudnya graf kita, dia ada puncak. Tangent tidak ada puncak. Tangent tidak ada puncak. Kemudian, B adalah sifar perpuluhan 5. So, untuk tangent, 180 per sifar perpuluhan 5, kita akan dapat 360. Okey. C adalah negatif 1. Maka graf kita beranjak 1 unit ke bawah. Okey, tadi awal-awal saya cakap saya nak explain. Kenapa graf tangent dia cuma setakat 180 saja. Okey, awak tengok dekat sini. Yang ini saya nak guna ini, warna hijau. Okey, ini adalah graf tangent kita sekarang ini. Graf tangent kita nampak. Sebenarnya graf tangent ini dia berulang. Yang ini adalah bahagian yang pertama dan yang ini adalah bahagian yang kedua. Ini adalah bahagian yang kedua. Kalau awak perhatikan, graf ini dia berulang. Ini berulang sekali dan ini berulang 2 kali. Sebab itu untuk graf tangent dia cuma yang lengkap sampai 180 saja. Ni. Okay, untuk graf tangent 180 sahaja. Okey, dia berbeza dengan sinus. Kalau sinus dengan kosinus tadi, dia sampai 360. Okey, so macam mana nak jawab soalan ini? A sama dengan 1. Okey, untuk tangent, dia tiada amplitude. B sama dengan sifar perpuluhan 5. Kita dapati tadi 360. So, kita dapat 360. Kemudian C sama dengan negatif 1. Okay. Bila C negatif 1, maksudnya kedudukan graf kita berubah. Dia turun ke bawah. Sekarang ini, graf kita ada dekat sifar. So, bila negatif 1, maksudnya dekat sini adalah kita punya paksi X yang baru. Ya Allah, buruknya. Okay, sekejap. Paksi X yang baru kita ada dekat sini. Amat, aku cicak. Okay, itu adalah paksi rujukan yang baru kita. So, dia kata 360. Okay, 360. Sekarang ini, graf kita cuma setakat 180. Graf yang asalnya. So, bila kita nak penuhkan dia, dia jadi macam ini. So, yang ini saya letak saja. Yang pertama. Dan yang kedua. Dia dekat sini sampai 360. Okay, kan tadi saya dah tunjuk awal-awal untuk graf tangent sebenarnya rujukan kita cuma setakat 180 sahaja. Okay, untuk graf tangent rujukan kita yang asalnya tadi ini sahaja rujukan kita tadi.
So bila ini sahaja rujukan kita, kita ambil dua bentuk ini. Dua bentuk yang warna pink ini sahaja kita ambil. Okay. Okay ya. So dapatlah graf kita jadi macam ini. Excuse me. Graf tangent tidak mempunyai amplitude. Tengok dia punya ketinggian, puncak dia. Dia sebenarnya tidak ada puncak. Tapi dekat sini saya lukislah sampai 2. Okay. Walaupun dalam sini dia letak sampai 1. Dan dekat sini pun sama juga. Dia tidak ada gaung. Dia tidak ada dasar. Dia terus saja lurus sampai ke bawah. Sampai 360. Sebab soalan minta sehingga 360. Okay, yang pertama sekali tadi kita perlu tengok dulu nilai A. Kemudian kita perlu tengok nilai B. Kemudian kita perlu tengok nilai C. Untuk lukis graf. A adalah untuk amplitude. B adalah untuk tempoh. Dan C adalah untuk kedudukan. So kalau kedudukan dekat atas kah, dekat bawah kah. Okay. Kesimpulan. Yang ini saya terus bagi sekaligus. Untuk A, apabila A berubah, sin dan cos, maksimum, minimum dia berubah. Puncak dia berubah. Puncak dia jadi makin tinggi, gaung dia jadi makin dalam. Itu adalah amplitude. Untuk tangent, tangent tiada lengkung pula. Tangent tiada amplitude. Sebab dia naik terus ke atas. Kemudian untuk nilai B, apabila nilai B berubah, nilai B mempengaruhi semua. So, tempoh berubah. Untuk sinus, kosinus, tangent, semua terkesan. Apabila nilai B bertambah, graf kelihatan mampat. Kita nampak graf kita jadi makin skut. Dia jadi makin banyak dia punya puncak. Puncak graf kita jadi makin banyak. Kemudian, apabila nilai C berubah, dekat sini saya lupa sebut. Untuk sinus dan kosinus, 360 per B. Dan untuk tangent, 180 per B. Okay, so untuk C, C kedudukan graf. Kalau C positif, maksudnya C beranjak ke atas. Ikutlah, kalau C1, dia naik 1. Paksi X awak itu jadi dekat nombor 1. Kalau C dia negatif 1, C dia lebih kecil daripada sifar, C beranjak ke bawah. Kalau C negatif 1, paksi X kita itu turun ke negatif 1. Maksudnya itu adalah kita punya paksi keseimbangan. Okay, macam lama sikit ni. 45 minit. Okay, kesimpulan. Yang ni kan saya sudah bagi tadi. Ini saya lupa padam. Sorry. Latihan PBD. Latihan kendiri 6.2b. Muka surat 190. Soalan 1. ADG. Tandakan dalam buku teks. Okay. Muka surat 190. 6.2b. Soalan 1. ADG. Itu senang sebab itu saya bagi banyak. Soalan 2A. Dia minta awak lukis. Dan soalan 3, A pun dia minta awak lukis juga. Bukan lukis, lakar. Okay, bila lakar tak perlu guna skala yang sebenar. Okay, hantar latihan pada atau sebelum Rabu 11.59, muat naik di Google Classroom. Housekeeping. Okay, sekejap. Untuk housekeeping, saya nak tengok dulu.